Terima kasih rakan setugas di RTM Kuching Sarawak, saya Suzila Ida Yaakob. Pergerakan terbatas selain memberi kesan langsung kepada perniagaan masing-masing yang merupakan sumber pendapatan utama. Keluhan rata-rata peniaga yang bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan kereta api bagi laluan Gua Musang ke Kuala Krai. Bencana banjir kuning yang melanda Kelantan penghujung tahun lalu telah memberi kesan langsung kepada kehidupan harian penduduk. Penutupan sementara perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB kira-kira dalam tempoh setahun bagi laluan Gua Musang ke Kuala Krai ternyata telah menjejaskan mata pencarian penjaja kawasan pedalaman. Kereta api merupakan perkhidmatan utama bagi mereka untuk ke bandar bagi memasarkan hasil pertanian masing-masing. Susahlah nak mari. Orang bergetek apa tak boleh mari, kereta api tak boleh jalan. Payuh nak mari kat bawah, jalan tambah mahal dengan kereta bawah. Lepas tu nak pergi mana nak ke Olipis pun tak boleh pergi. Kalau dia mau naik barang ke Olipis, naik kereta api ke Olipis barang kita tambahnya. Kalau kereta bawah ni mahal sikit tambah. Gugu kita duk bergetek, kereta kita lagi mana lah ni. Tak jual ada duk rumah halis. Bagi mereka, pentingnya perkhidmatan itu memandangkan kos tambang murah. Selain perkhidmatan, kereta api itu membolehkan mereka membawa barang jualan secara pukal. Menggunakan pengangkutan lain seperti kereta sewa khas mengakibatkan mereka terpaksa menanggung kos tambang yang tinggi sehingga menjejaskan pendapatan harian. Hengok sikitlah kereta api, kalau kereta bawah ni mahal. Kereta api ni kita kata kereta bawah 20, kereta api 10. Itulah. Cepat-cepatlah itu. Budak nak pergi sekolah pun susah. Tak ada naik ke susah. Nak nego pun susah. Nak pergi mari pun susah. Kalau kita nak main nego tu dia kita tambah. Kalau bayar banyak kena, kalau bayar sikit-sikit kita lah RM20 tambah gitu. Macam kalau orang tak ada kena SD gitu nak catat kereta mari tu RM50, apa kena janji dulu. Kalau tak janji tak ada kan. Kena terpaksa keluar. Kau lebih. Dia kalau tak boleh nak cepat kalau kereta api tu. Susah. Dan mereka juga mengharapkan langkah baik pulih kerosakan ini dapat dipercepatkan pihak KTMB agar urusan harian kumpulan ini dapat berjalan seperti biasa. Ini pula usaha bantuan bekalan air bersih kepada penduduk luar bandar. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW melalui Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar menyediakan sebanyak 35 unit tangki air atau lifesaver kepada penduduk di daerah Gua Musang, Kuala Krai dan Jeli Kelantan. Bagi tujuan itu, sejumlah RM1.6 juta diperuntukkan untuk menyediakan kemudahan berkenaan kepada penduduk yang masih menggunakan punca air tandak dan air bukit sebagai sumber utama bekalan air. Di kampung Sungai Sok dan Sungai Sam, Kuala Krai, penduduk di sini menggunakan air tandak sejak 50 tahun lalu sebagai sumber bekalan air. Menurut penduduk sebelum ini, mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang besar untuk membeli air mineral bagi keperluan harian selain terpaksa mengangkut air sungai yang jauh dari penempatan mereka. Selama 40 tahun lebih ni, guna air daripada air tanduk. Air tanduk tu berbagai-bagai ada dalam tu. Maklumlah daripada 2-3 kilo air tu, daripada bukit. Ada bekas orang mengacung, ada bekas orang benda-benda menata buah mati. Berbagai-bagai najis ada. Berbagai-bagai benda ada di air tanduk. Jadi amat sesuai benar lah. Beza banyak pasal ni kita seni minum mudah. Tak nak kebut, tak nak kelik. Air rasa lain pada waktu air tanduk. Seni kemudahan seni lah. Dia isi tong tu. Sebelum ni kita guna air tanduk juga, hanya kurang bersih lah. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak kaki tangan Kesedar, utama sekali Datuk Meresak, pengurusan Kesedar Negeri Kelantan dan kerjasama dengan pengurus Kesedar wilayah wilayah Kuala Krai, Cik Du, Zulkifli Bidamai, beri sokong yang penuh. Tangki air lifesaver ini menggunakan teknologi nano yang berupaya merawat air sehingga boleh terus diminum.
Bagi penduduk yang kebanyakannya terjejas akibat banjir hujung Disember tahun lalu, sumbangan tangki tersebut banyak memberi keselesaan selepas harta benda mereka musnah. Pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM di seluruh negara kini berpeluang menceburi bidang perniagaan melalui pelbagai inisiatif yang diperkenalkan kerajaan. Namun peluang itu perlu direbut bagi melahirkan usahawan muda yang lebih mantap melalui bidang perniagaan. Rata-rata usahawan berjaya yang juga bekas pelajar MRSM Pengkalan Cepa mengharapkan agar program keusahawanan termasuk program Expo Keusahawanan MRSM se-Malaysia yang dianjurkan kali ini mampu melahirkan lebih ramai usahawan baru yang boleh mencipta nama dengan produk masing-masing. Kumpulan bekas pelajar MARA ni dipanggil untuk menyokong bagi memupuk budaya keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar MRSM. Yang cara paling senang untuk dia orang definisikan kejayaan melalui keusahawanan. Tapi kita kena help them through lah, kena guide them through apa sebenarnya. Salah satu tujuan utama MARA inilah untuk mewujudkan Bumiputera, usahawan Bumiputera yang berjaya. Sementara itu, usahawan yang terlibat dalam expo berkenaan memuji usaha yang dibuat oleh MRSM yang secara tidak langsung membantu meluaskan pasaran produk mereka. Dengan adanya gerai-gerai seperti ini, kami dapat memasarkan lagi produk ini kepada seluruh masyarakat setempat dan juga kepada student-student pelajar-pelajar yang baru menceburi bidang usahawan. Rasa tak rugilah masuk sini, rasa boleh kita produk kita ni boleh pergi jauh lagi lah. Program yang berlangsung selama 3 hari ini turut mendapat kerjasama Majlis Amanah Rakyat MARA. Sekian lintas langsung dari Kota Baru Kelantan, saya Suzila Ida Yaakob.